Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Ini kalilah. Tukar. Dan saya tengok sambutannya luar biasa. Kami mengikut utusan Malaysia dan TV3 hanya 280 orang ada. Entah pakai. Sudah, apa isu kebangkitan rakyat ini? Ini bukan sekadar pilihan raya. Ini bukan soal percaturan parti politik. Saya ulang, ini adalah soal taurah sya'ab, rakyat bangkit tuntut hak mereka. Kita boleh pilih kekalkan sistem kekuasaan yang ada, atau kita pilih buat pertama kali dalam sejarah Malaysia merdeka dari Perlis, Sabah, Sarawak, ada kekuatan baru, bukan pimpinan baru, bukan parti politik baru, bukan Pakatan Rakyat, tetapi kebangkitan rakyat Malaysia. Saya syukur kepada Allah SWT. Ini satu permulaan yang baik, dan mudah-mudahan dapat kita pertahankan sehingga pendamaan calon dan sehingga 5 Mei, kerana kita berdoa, Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita ambil keputusan, kita tawakal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan tawakal kita, ikhtiar kita dan tawakal kita ialah pada 5 hari bulan Mei malam, maka kerajaan rakyat akan berkuasa di Malaysia dan menghentikan kezaliman dan rompakan yang terus menerus. Saudara, apa isunya sekarang? Isunya ialah sama ada kita pilih untuk mempertahankan sistem yang memperkayakan sebilangan kecil, atau kita memilih untuk merombak sistem dalam negara kita. Sebab itu yang pertama saya kata sistem nilai. Sekarang ini politik sudah songsak, akhlak dipermainkan. Hari-hari yang heboh di negara ini ialah seks. Ini semua orang gila masuk angin, sasau seks. Kempen mereka bukan mempertahankan manifesto, tapi memfitnah satu demi satu. Semua orang menjadi mangsa, kerana kuasa itu dianggap sebagai mandat untuk berbuat apa saja yang mereka suka. Nafsu serakah untuk pertahan kuasa, tidak kenal cara dan kaedah. Itu yang disebut oleh Machiavelli, the end justifies the means. Jadi dalam bahasa Arab, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat nak menang, tapi cara tidak boleh fitnah. Matlamat nak menang, cara tidak boleh tipu pilihan gaya. Matlamat nak menang bukan dengan cara ugut orang, beli orang, takutkan orang dan khianat terhadap masalah rakyat. Sebab itu kita kena tukar. Maknanya, insya Allah, bila kita tawan saja Putrajaya 5 hari bulan malam, maka seluruh media dan televisyen mesti hentikan cara menghina rakyat dan rendah akhlak mereka. Dan satu hari setelah angkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, maka harga minyak diturunkan di seluruh negara. Itu untuk membuktikan bahawa pimpinan yang berjanji harus melaksanakan pada ketika dan seawal mungkin. Saudara, sebabnya saya nanti minta susah perhati di skrin bagaimana
selama 50 tahun merdeka, golongan kaya bertambah kaya dan miskin kekal di tahap yang lama. Ya. Baik. Ni kuliah ekonomi, bukan Profesor Kangkung. Profesor Kangkung akan cerita, saudara, ekonomi meningkat, harga barang terkawal, tidak ada yang miskin, semua harga barang semuanya murah belaka. Pergilah kedai satu Malaysia. Ini propaganda. Kenyataannya apa? Harga minyak naik, harga tepung naik atau turun? Harga gula naik atau turun? Yang disebut mengatakan keadaan harga terkawal itu siapa? Saya nak tanya Datuk Seri Najib, bila yang dia pergi pasar? Kalau dia pergi, dia tahu tidak ada ayam naik, ikan naik, kambing naik, lembu lagi naik. Ya. Kalau tengok angka ini, ya, mula tahun 70, golongan yang paling kaya average dengan golongan paling miskin purata. Yang kuning yang miskin, yang merah tu yang top paling kaya. Setelah 50 tahun merdeka, golongan yang top paling kaya melonjak naik begitu tinggi. Ini UMNO Barisan Nasional. Yang lain itu rakyat yang ramai-ramai itu di tahap yang kuning. Yang kelas menengah itu pun lebar jauh. Ini akan memberi gambaran kepada saudara bagaimana dasar ekonomi ini memperkayakan jumlah golongan kecil dan kekal yang lain RM1,400 ke bawah. Yang menengah itu memang tinggi. Ini disebut jurang pengagihan pendapatan semakin berlebar. Ini disebut Gini coefficient, kesenjangan pendapatan di antara golongan kaya. Kenapa? Ananda Krishnan dapat kontrak India, Genting YTL dapat melonjak tinggi, Sain Mokhtar semua dapat. Yang lain ini, yang kuning, rakyat yang di bawah, termasuk penyokong-penyokong UMNO yang tak tahu dia di peringkat kuning, dia ingat dia di merah. Hidup Melayu, dengan Melayu duduk di atas, yang Melayu di kuning. Saudara, 70% daripada masyarakat Malaysia pendapatan RM1,400 ke bawah itu orang-orang Melayu, hidup Melayu. Ya. Sebab itu saya kata isunya di negara kita yang kedua bukan isu kaum. Jangan takutkan orang Melayu. Kalau Pakatan Rakyat perintah macam di Selangor, habis Cina ambil alih. Masjid azan pun tak berapa kedengaran. Kamu peka bahawa suara azan itu berkumandang sama. Allahu Akbar, dia kata. Ramai yang jadi Kristian sejak Tan Sri Khalid ini besar. Tan Sri Khalid dah apa kerja kamu? Ini, dan ada orang yang percaya kerana tiap malam dia tonton TV3, pagi dia baca utusan Malaysia, lama-lama lemah akalnya kerana ini pembohongan. Saudara di Selangor sudah tahu bahawa masjid-masjid di Selangor, kalau tanya saya, cukup belum? Apakah dimarahkan dengan sebaiknya? Belum. Tetapi masjid-masjid di Selangor termasuk bulan Ramadan itu jauh diimarahkan masjid daripada yang pernah dilakukan di bawah UMNO perintah. Kita cuba menghayati prinsip asas innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, tentang memakmurkan masjid untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berikutnya. Saudara, di antara fakta dan dongeng dan fitnah, kita tidak ada ruang. Yang diberi ruang ada. Rais yatim umum ada. Pertama kali dalam sejarah kita ada 10 minit dalam televisyen. Hidup Melayu 10 minit. Dan dia ada 24 jam sehari sampai 5 Mei. Kita ada 10 minit. Itu pun kena rakam awal, nak kena edit pula.
Kamu nak edit bahasa aku. Ini masalahnya, saudara. Dan kalau ada orang UMNO, ahli UMNO yang hadir, saya nak tanya, apakah ini bermakna pertarungan dan persaingan yang adil? Tidak. Tanya sudah, tak payah jadi profesor. Kalau jadi profesor perangai menjadi profesor kangkung, lebih baiklah jadi pekerja di bawah dan penjaga warung, lebih bermaruah daripada alat perkakas yang murah. Ya, lebih baik bermaruah gaji 1.500 yang halal daripada 10.000 ringgit sekali. Ini kawan baik Anwar maki saya dapat 10.000 ringgit. Kawan baik apa macam tu? Itu penyamun namanya. Ini sudah tak ada maruah sama sekali. Nama profesor, tugas kangkung, memfitnah orang. Jadi sebab itu saudara, saya katakan yang kedua, soal kaum ini penting kita faham. Soal kaum dan agama, kerana di kampung-kampung masih ditekankan masalah kita ini adalah masalah kaum. Diterangkan our problem is Malay survival, Malay supremacy. That given Pakatan Rakyat the opportunity, they will sell this country to the Chinese. Siapa nak percaya? Tapi ada orang UMNO percaya. Dan Dr. Mahathir kata ketua perkasa itu adalah di antara Melayu yang terbaik. Saya kadang-kadang kesian juga Dr. Mahathir. Padahal 2 minggu yang lalu ketua perkasa buat perjanjian pengakuan bersumpah di mahkamah, minta maaf kepada hakim dan mengatakan saya tidak pernah memfitnah Anwar Ibrahim. Iya. Tapi itu kenyataan. Bila pergi ke mahkamah, semuanya gelok. Kerana apa? Karena berdepan dengan fakta. When they are forced to face facts, they withdraw. Bila dia ada opportunity to lie, they excel. Dia menang bila dia boleh tipu, dia kalah bila berdepan di mahkamah. Sebab itu Khairi Jamaluddin dalam kes memfitnah saya alat Cina, boneka Amerika, boneka Yahudi, bila pergi mahkamah buat kenyataan, saya menafikan. Saya tak pernah tuduh Anwar bahawa dia itu ejen Cina atau boneka Yahudi dan Amerika. Walaupun sebelum ini saya kata, yeah, I deny having said that, as opposed to what I said earlier. Saya tak tahu bahasa apa macam. Maknanya saya nafi. Boleh je percaya pemuda UMNO tak pernah tuduh kita ni alat Yahudi, alat Amerika, alat Cina. Hari-hari dia kempen begitu. Bila depan mahkamah, I deny having made such allegation, walaupun saya pernah kata begitu. Itulah paling pandai. Utusan Malaysia bila dia fitnah kita, mengatakan utusannya Allah, surat khabar Melayu juga, akhbar Islam, editor Islam, tuan punya Islam, wartawan Islam, tapi boleh hidup dengan fitnah setiap hari. Kalau ada keluarga, tolong nasihatlah keluarga bagaimana cari makanan daripada wang haram, memfitnah orang dan mengaibkan orang setiap hari. Jadi tuduh saya dalam interview BBC sebagai menyokong perkahwinan sejenis. Dia guna tatak Selangor yang keluar PAS untuk mempertahankan hujah. Bila pergi mahkamah tak dapat pertahan. Bila tak dapat pertahan, kalah. Bila kalah, sekarang kita duk unding berapa kena bayar. Saya minta lah hakim cepatlah sikit bayar, saya nak belanja pilihan raya dekat. Jadi saudara, sebab itu saudara Lim Guan Eng, yang lain-lain, berapa orang yang menang? Karpal Singh menang kes. Dan yang paling hebat, Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid ini bila dari Menteri Besar memang digunakan lembu untuk menyerang dia. Dan dia ni seperti mana sudah tahu, bukan orang politik sangat. Dia orang korporat dulu. Jadi bila kena, dia kata, pasal apa tuduh saya tak ambil. Dia nak cerita kat aku, apa? Pergi cerita kat orang ramai.
Nah itulah dia kata, hari-hari surat khabar utusan kata saya dulu. Tak, dia main cerita kat saya tak payah cerita kat saya. Aku percaya kat kamu, kau tidak, kamu tak dilantik jadi menteri besar. Hari-hari SPRM pun serang dia. Buka file, pergi pejabat, cek ilmu. Tak ada kes rupanya. Tetapi Allah Maha Kaya. Lembu yang digunakan untuk serang Khalid sekarang beralih serang wanita UMNO. Pernah bayangkan, lembu yang sama yang digunakan pada peringkat awal 2008 untuk menyerang Tan Sri Khalid, sekarang dia tengok ketua wanita UMNO mampus buat lagi fitnah kawan. Dan saya terima kasih kepada Menteri Besar Saudara. Menteri Besar Saudara, pertama kali dalam sejarah Malaysia, bekas pengerusi ketua SPRM masuk mahkamah minta maaf kepada Tan Sri Khalid kerana fitnah itu. Ada keluar TV3, ada keluar utusan. Cish, ini dia. Sudah nak biar lagi fitnah begini berubah. Sudah, this is not about politics. This is about dignity. Orang yang bekerja puluh tahun mengangkat martabat Bumi Putra, kerja dengan bersih, dihina begitu rupa bertahun-tahun. Setiap hari muka depan halaman utusan dan berita TV3. Bila dia lepaskan tidak ada kes, satu patah perkataan pun tidak dilapor. Sudah, ini yang kita kena hentikan. Kalau sudah tanya Anwar, mengapa kita harus pilih Pakatan Rakyat dan kalahkan BN? Saya kata karena kita nak hentikan fitnah dan penipuan dan penindasan begini rupa. Ini satu pun dah cukup. Jadi saudara, saya katakan tadi soal kaum, soal agama, ini yang dipermainkan. Pilihan raya ini di kampung-kampung, wacana, the language of discourse in the villages is significantly different from the language of discourse in the urban areas. Wacana di kampung-kampung pendalaman itu adalah survival Melayu. Bagaimana Islam diperalatkan, bagaimana Tok Guru Ning Aziz sendiri telah longgar pegangan Islamnya dan melepaskan Allah untuk digunakan oleh orang Kristian. Ini yang digunakan. Saya nak ulang, saudara. Kenyataan Pakatan Rakyat kerana ini isu digunakan sekarang. Bila berlaku isu ini kali kedua, saya minta Tok Guru Hadi Awang selaku Presiden PAS menyediakan kertas panduan untuk Majlis Pakatan Rakyat supaya jangan ada percanggahan. Tuan Guru Hadi Awang sediakan pertama bahawa Allah boleh digunakan oleh semua, dan hujahnya panjang pernah diterangkan oleh ulama-ulama besar sebelum ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur pada Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Nabi Muhammad pesuruh Allah bin Abdullah. Abdullah itu nama digunakan sebelum Nabi mendapat atau menerima wahyu. Maknanya nama Abdullah digunakan sebelum Islam. Itu kenyataan pertama. Kedua, dalam kenyataan draft Tok Guru Hadi Awang dibentangkan dalam Majlis Pakatan Rakyat ialah tidak diizinkan Allah dipermainkan, digunakan dengan maksud merendah atau menghina atau merosakkan makna. Saya bawa draft dipersetujui oleh Keadilan Azizah Aziz binti Mu'tadah, beri kepada DAP di mana yang timbul masalah, setuju,
bentang dalam mesyuarat, minta Tok Guru Hadi Awang baca, dan kita luluskan. Di mana yang kita hina Allah ini? Di mana yang kita tunduk kepada kehendak DAP atau Cina atau Kristian? Ini fitnah. Sebab itu Tok Guru Aziz terpaksa berdepan dengan serangan baru-baru ini oleh Datuk Seri Najib di Macang. 7 dosa besar. Siapa kata? Ustaz Najib. Dia marah siapa? Bagi amalan kepada siapa? Tok Guru Aziz. Najib bagi amaran daripada Tok Guru Aziz. Dengar sini Tok Guru Aziz, 7 dosa besar. Mu dah dengar? Aku kata dunia ni nak terbalik dah ni. Patut Tok Guru yang bagi ingatan Najib. Ingat Tok Guru dosa besar daripada dia. Patutnya kita pergi ke Tok Guru jumpa mengaji, dengar tazkirah atau kuliah subuh. Sebelum ustaz ucap, ustaz dengar saya dosa besar macam ni. Ini dia UMNO sekarang ni. Jadi sebab itu bila mari dosa besar keempat, ribut melanda di Macang. Sebab itu sudah kena ingat, politik tak payah sampai ke situ. Tentu nanti tak payah sampai ke situ. Cerita apa yang nak sudah mah. Nak bagi kuliah dosa besar dekat Tok Guru Aziz tak payah mah. Tapi ini yang mengatakan apa? It is sampel, contoh arrogance of power. Jadi saya kata tadi, soal nilai, soal ekonomi, sama ada nak biarkan kesenjangan yang maha kaya dengan miskin, soal kaum dan agama yang tercerna bangkit dari arrogance of power. Saudara, elections ini, pilihan raya ini adalah usaha kita sedaya upaya, islah mastata', reform, perubahan sedaya upaya kita dalam keadilan PAS DAP untuk cuba bawa perubahan ini. Kita hanya menyerah kepada saudara. Kita kerja dan kita lalui suka duka dan derita yang lama. Kita boleh pilih untuk lebih senang, kita juga boleh pilih untuk pertahankan pendirian dan prinsip kita. Menang atau kalah di tangan rakyat dengan izin Allah. Saya cuma nak ulang, kalau di Selangor sudah dengar. Saya tidak maksud nak ulang apa yang dilakukan di Selangor. Saya tak kata semua sempurna, kerana Tan Sri Khalid tahu kita berdepan dengan kenyataan. Masalah air tak diselesaikan kerana syarikat itu dilantik oleh UMNO dan tidak mampu menyelesaikan. Saya diminta dan saya minta maaf. Saya diminta oleh Tan Sri Khalid bantu dan saya panggil orang syarikat. Dan ada ketikanya hampir dah setuju dah. Tetapi saya tidak percaya pimpinan UMNO mau penyelesaian. Kalau selesai, imej kerajaan negeri Selangor akan meningkat. Caranya ialah menumbangkan UMNO di Putrajaya, baru kita selesaikan masalah. Saudara, syarikat ini syarikat persuasaan, syarikat kroni, syarikat yang memperkayakan golongan kecil, sama macam jumlah meningkat tadi. Yang dicadangkan oleh kerajaan Selangor itu fair. Bayarkan ikut penilaian antarabangsa sampai dekat 10 bilion ringgit pun kita rampas. Tanya saya kata, nak kena gunting bagi rendah sikit. Tapi kalau gunting lagi tak selesai, rakyat sengsara. Maka kita kata tak apa, ikut penilaian dan bagi. Dia untung bilion-bilion. Tetapi itu saja cara penyelesaian. Itu pun disabotaj oleh kerajaan persekutuan. Dan media masih menyerang kerajaan Selangor. Apa, Selangor saja tak cukup air? Tanya orang Batu, tanya orang Badatul Razak, tanya orang mana lagi di wilayah persekutuan? Gombak Selangor. Di wilayah persekutuan yang baru ni tak ada air mana? Maju. Mana? Semuanya, saya ingat satu tempat kan? Ada keluar TV3 kamu baru tak ada air?
Ada keluar utusan? Ini masalah. Ada keluar di jengkel. Budak-budak ITM jalan 3 hari tak mandi. Karena itu di Pahang. Ada keluar TV3? Ada keluar utusan? Berita harian? Stop, bos-bos. Ya. Jadi saudara, masalahnya real. Saya tak nafikan ada. Lori-lori dibeli baru tambah untuk bawa air. Saudara, dalam pertembungan di antara penguasa dan kroni kaya dengan rakyat, selalu kita kalah. Listrik naik, tukar meter, rakyat jutaan kena bayar lebih. Lawan dengan syarikat IPP, tokek kaya menang atau rakyat menang? Okey. Sudah dalam semua bernas. Kita di sini tak ada penanam padi, tapi beramai saudara yang berasal dari kampung-kampung yang ibu bapa atau keluarga penanam padi atau pesawat. Sudah tahu diswastakan kepada bernas. Ini Melayu 90% mereka di kawasan Sekincang, yang ada juga Cina penanam padi. Diswastakan bernas kepada Sen Mokhtar. Untung 1 tahun 500 juta gigit. Tetapi pendapatan pesawat penanam padi yang miskin selama 5 tahun tidak meningkat pendapatan mereka. Dan kita kata kita pejuang Melayu apa yang kita perjuangkan? Melayu yang kaya. Dan ini sebabnya mengapa kita harus rombak sistem ini, saudara. Kita harus runding semula dengan bernas. Dan ini hal-hal yang kita harus beri perhatian, saudara, yang saya sebut kesenjangan. Sudah nak buat lebih je lah. Kita kata nak media, tak mungkin. Boleh saudara. Nak betulkan penipuan senarai, nama satu rumah 70 nama, 23 nama, termasuk di kawasan saya seberang Jaya Permata Ampau pun ada. Saya tanya Kamarudin nama dia. Dia adik-adik lah. Yang ramai 23 orang sampai ni. Dia kata ada saya, Pak Wang, yang lain ayam itik. Jadi sudah masalahnya ada. Jangan pandang ringan. Kau sudah tanya, Anwar, yakin tak dengan prestasi Kerajaan Negeri Selangor kita dapat pertahankan Selangor, malah akan menawan beberapa kawasan tambahan? Saya kata insya Allah saya yakin. Tanya, apa kamu yakin boleh tawan Putrajaya? Saya kata insya Allah kali ini kita mampu membawa perubahan. Ini kalian. Tetapi apakah kita overconfident? No. Sebab nombor 1, penipuan itu akan lebih ketat, ugutan akan lebih, pembelian undi lebih banyak. Jadi setiap orang mesti bekerja kuat. Kalau puluh ribu yang ada dari seluruh Selangor pada malam ini sudah ada bertekad betul-betul untuk menjamin setiap kerusi keadilan PAS di AP itu calon kita dan kerusi kita, insya Allah kita boleh tawan Selangor. Saudara, bahagian akhir ini saya nak sentuh tentang bentuk perundingan kita. Saya ucap tahniah kepada Saudara Azmin dan pimpinan keadilan negeri, pimpinan DAP negeri dan pimpinan PAS negeri, kerana Selangor adalah negeri pertama yang menyelesaikan rundingan kerusi antara 3 parti tanpa masalah. Petang tadi cuma kerusi yang dulu ditandingi oleh keadilan, Wali Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Damansara yang sekarang dalam PSM minta menangguhkan kerana mereka nak tunggu esok untuk putuskan sama ada terima pelawaan kita untuk terus khidmat tetapi atas nama Pakatan Rakyat
salah satu simbol Pakatan Rakyat di Kota Damansara itu keadilan. Maka untuk Kota Damansara, atas menghormati mereka seperti mana untuk Sungai Siput, ini incumbent yang dah menang, maka saya akan menangguhkan pengumuman untuk kawasan ini dan juga Sungai Siput untuk esok. Okey. Saya ingat Sungai Sami Belu dia orang extend dia punya duta khas dia di India sebagai kompromi. Yang tu saya dengar daripada maklumat yang boleh dipercayai. Boleh unding dengan orang besar-besar ni, boleh unding. Orang bawah kalau nak batal PTPTN bankrupt. Sudah tak lama, tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan insya-Allah batal PTPTN. Tak sampai sebulan saya tengok dasar pasal taksi. Pasal taksi, kita kata bagi permit taksi, dia bagi 4 tayar. Kita kata bagi permit taksi, pasal orang taksi ni memang saya salute lah pemandu taksi seluruh. Maknanya 4 taksi itu, 4 tayar itu gagal menawan pemandu taksi. Maka Datuk Najib buat rombakan bau-bau ini. Semua taksi baru akan dikeluarkan, akan diberi kepada pemandu taksi. Dan kalau kamu tahu bahawa yang benar, yang adil adalah berikan permit kepada pemandu taksi, mengapa kamu biarkan puluhan ribu yang masih kekal kepada pemimpin-pemimpin UMNO? Kerana kamu tidak berani bawa perubahan untuk menyelamatkan rakyat, kamu masih takut kepada penguasa yang kaya raya. This battle is about defending the rights of all Malaysians, all the rich cronies. And I say Pakatan Rakyat, PAKS DAP Kaptilan is committed to champion the cause, the demand of all Malaysians, Malays, Chinese, Indians, Dayak, Kadazan, irrespective of race. We will protect and defend your right. Yes, saya cakap dengan conviction, dengan yakin. Saya tidak takut dengan tokoh-tokoh besar. Tak takut dengan tokoh-tokoh besar. Kerana kita mesti pertahankan hak rakyat. Ada orang mengatakan media sekarang, oh ini populis. Saudara, apa makna populis? Populis ini menjalankan dasar bagi rakyat yang tak peduli ekonomi. Tapi saudara, listrik ini, IPP, subsidi kepada orang kaya 20 bilion ringgit. Kekayaan mereka bilion-bilion ringgit. Subsidi 20 bilion ringgit. Yang bayar rakyat. Saudara kata apa? Populis? Apa makna dasar yang memperkayakan segolongan kecil? Apa makna dasar? Ambil daripada pemandu taksi yang kerja teruk sampai 2-3 pagi, sampai pagi untuk cari nafkah yang halal untuk anak pinak mereka. Kemudian bagi tahu, kita kurang puas hati kerana pemandu taksi ini kurang senyuman mereka. Nah, senyumnya mana dah hot, duit tak cukup. Tapi kalau kita besok kita bagi permit taksi, kita bagi modal cukup, kita bagi kawalan cukup. Kalau ada permit, kalau ada taksi yang kemudian kasar dan langgar, kita akan mengambil tindakan yang keras dan tegas terhadap mereka. Tapi kita adil kepada mereka, bagi dulu. Ini dah nak kasar dan marah pemandu taksi, yang untung token. Ini saya katakan perubahan yang kita lakukan. Dan saya syukur alhamdulillah kerana dasar ini dasar bersama. Orang cuba laga-lagakan sekarang kerana ada beberapa perbedaan. So tengok, saya datang umumkan kerusi yang sudah diputuskan bersama. Saya tidak akan umumkan kalau ada pertindihan. Saya pergi ke Sarawak atau Sabah, saya tak sempat umumkan kerana ada beberapa kerusi yang kita selesaikan cara rundingan. Rakyatnya akhirnya dia mau perubahan. Kemudian dia tak suka pemimpin dapat balah banyak. Betul tak saya kata? Ya. Yang kedua, soal calon. Soal calon ini yang layak sekarang bukan ramai. Dulu lain, 2008
Dia nak pujuk orang jadi calon. 2013, senarai calon yang layak itu sudah menjangkau ratusan bagi satu kawasan. Ada yang berjasa, ada yang pengasas parti dari awal, ada yang berkorban dan hilang kerja, ada yang kena pukul, ada yang berdiri di luar penjara Sungai Buloh, reformasi. Saya tak dengar duduk dalam. Orang itu semua kita kena kenal. Semua kita kena kenang jasa mereka. Tanpa mereka, tak mungkin kita dapat bertahan sampai sekarang. Cuma saya nak sebut, tak semestinya semua jadi calon. Apa kita kriteria calon? Mereka berjasa kepada kita. Oleh itu, kena jadi calon. Tak. Kalau betul mereka itu pejuang sejak 98-99, mereka akan setia dalam perjuangan jadi calon atau tidak. Itu test mereka. Jangan kerana mereka berjuang, aku berjuang dulu, aku khidmat, aku hilang wang dan kedudukan, maka oleh dinamakan aku layak. Tak. Sebab apa? Saya pergi sebut. Kita nak perintah, nak terus perintah Selangor, nak terus perintah. Jadi calon-calon kita ini calon yang harus berkesan di parlimen, yang harus boleh bantu dalam pemerintahan. Kerana pemerintahan ini bukan dekat saya, Ustaz Hadi, Kit Siang, tak cukup. Mesti ada kalangan yang committed, layak, profesional. Kalau kita menang, ada tempat yang cukup. Sebab itu saya minta saudara sahabat, jangan jadi macam budaya UMNO. Kalau tak dapat mat yang setia dengan aku selama 20 tahun atau 15 tahun, maka bendera pun diturunkan. Jadi maknanya parti kamu parti mat, taat kamu kepada mat, bukan pada dasar perjuangan. Ya. Tapi ada perasaan kita harus fikir. Sudah tahu tak, saya bulan lalu saya umum saya nak bertanding di Perak, khususnya Tambun. Saya dah buat persiapan dan saya fikir boleh, insyaAllah. Dan ini akan membantu melonjak kekuatan di Perak. Saya balik Permata Ampau. Dia kata, sebelum tazkirah ada lepas ini jumpa saya. Dia kata, Tok Seri nak bertanding di Perak, di mana? Saya kata, insyaAllah Tambun kot. Dia tengok saya macam masam, dia duduk. Senyum pun tidak. Saya baca tazkirah. Lepas tazkirah, dia mari saya. Saya tak boleh terima. Saya kata, pasal apa? Takkan Perdana Menteri dari Tambun? Dia kata, patut dari mana? Perdana Menteri Permata Ampau lah, kata. Saya kata, nantilah dulu, menang dulu. Tapi dia tak puas hati. Petang saya jumpa imam-imam, tok guru semua berkumpul. Dia kata, no, itu ya Nabi Perak. Dah lah, tujuan saya begini. Saya hargai kerana orang Permata Ampau bantu saya dalam senang dan susah. Semua orang kalah. Calon kat dalam parlimen, Azizah menang di Permata Ampau. Kemudian dia kata, amboi, kami ini bertahan. Tahu tak buat bendera dulu? Bukan kita bagi bendera macam ni. Ni lukis sendiri. Ya, beli kain tampal sendiri. Ada yang saya tengok 212 masih simpan lagi. Buruk je nampak bendera ni. Ya, buat sendiri. Tiap kampung buat sendiri bendera masa sendiri penjara. Kerana kita wang tidak cukup nak beli bendera. Oh, jadi kata masa susah di sini dah senang nak pergi negeri orang. Yang tu saya pun sedih sikit lah. Sebab tu saya putus tetap di Permata Ampau. Jadi yang saya cerita ini kerana kadang-kadang sentimen ini ada. Jangan kita ketepikan. Sebab tu orang komplain, orang marah, orang kita dengar. Tetapi setelah kita putuskan, kita kena ingat, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kita berunding dengan baik. Kerana kita ambil keputusan. Dah ambil keputusan, tawakal lah. Kerana akhirnya kita ikhtiar dan tawakal. After all, we speak about change, about politics of conscience.
popularized by the great Mahatma Gandhi, politics of conscience, bukan politik kedudukan. Jangan duk kebut. Ini sebab apa kita tengok UMNO sampai hari ni 3 kali dah tunda nak umum calon. Patut hari ni 10, jadi semalam patut saya bertanya umum calon Parlimen Negeri Sembilan. Tapi kawan-kawan kata bincang tengah pilihan raya, Sudah Azmin dia kata dah pagi nak Datuk Seri Najib nak umum, baik dia tangguh saja. Jadi kita boleh tengok tangguh lagi ya. Kerana dengarnya Sami Belu pun nak bertanding Sungai Sipu. Jadi kena bonding dulu. Tapi Alhamdulillah, kerana pada malam ini semua senarai Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Keadilan Selangor selesai kita undingkan. Dan saya sebut, kita perlu, kalau kita kata orang lama semua, bagaimana boleh kita tonjolkan golongan profesional dan golongan muda? Tak ada peluang. Kalau kita ambil semua yang lama, orang muda tidak ada tempat. Padahal kita tahu dari reformasi sehingga Pakatan Rakyat, perubahan ini banyak dilakukan, dibidangi oleh orang-orang muda yang mengepalai program ini. Wanita, kalau tunggu cawangan usul daripada cabang, usul daripada ranting, wanita itu minimal 10% pun tidak ada. Ya. Sebab itu saya katakan mesti dikemukakan tokoh-tokoh wanita. Kita tak boleh minta wanita ini jadi perayu undi, buat pertandingan masak-masak, kemudian bila datang pilihan raya calon semua mesti lelaki. Sebab itu dalam keadilan kita mesti pastikan sebanyak mungkin wanita supaya it is fairly represented dalam parti dan perjuangan kita. Di Gelang Patah itu kawasan yang sejak 2008 itu milik keadilan. Saya kata oleh kerana Lim Kit Siang nak ambil, kita harus hormat dan bagi laluan. Bukan setakat itu, saya dipelawak oleh Saudara Lim Kit Siang dan DAP untuk umumkan nama calon. Itu penghormatan yang tinggi, menunjukkan comradeship di kalangan kita. Dan saya kata baiklah, maka saya umumkan Lim Kit Siang calon di Gelang Patah. Ini nak tunjuk kerjasama kita. Walaupun lepas itu UMNO Johor kempen di bawah, tengok UMNO pecacai Cina, nama DAP pun dia umum. Apa salah? Tengok mentaliti orang UMNO. Jadi saya harap kawan-kawan faham mengapa dalam pilihan kita harus ada. Teh pun dah sampai. Azmi ni mana lobby kursi ni. Teh tarik panas.